Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton BIS Malaysia, edisi Khamis 18 Jun 2020 bersama dengan saya Azam Abdullah. Selain bersiaran di saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live dan YouTube BIS Malaysia. RM132.41 bilion disalurkan kepada pengurus portfolio luaran setakat 31 Disember 2019, meningkat 12.63% daripada RM117.56 bilion pada tahun sebelumnya. Dana persaran itu menerusi kenyataan kumpulan wang simpanan pekerja memaklumkan jumlah tersebut dilaburkan ke dalam ekuiti dan instrumen pendapatan tetap, mewakili 14.12% daripada keseluruhan aset pelaburan KWSP. Pengerusi Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir menjelaskan dengan mengambil kira saiz keseluruhan portfolio pelaburan KWSP yang mencecah RM924.75 bilion pada akhir 2019, kerjasama dengan pengurus portfolio luaran diteruskan bagi melaburkan sebahagian dana KWSP untuk menjana pulangan setimpal. Kerjasama ini juga antara usaha untuk mempelbagaikan serta meningkatkan prestasi aset KWSP. KWSP amat menghargai pengurus portfolionya sama ada luaran maupun dalam kalangan anggota KWSP, memandangkan fokus serta komitmen mereka telah memastikan prestasi baik dana yang diamanahkan kekal mampat. Seterusnya, penggunaan teknologi kod QR lebih meluas bakal dilaksanakan di Terengganu dengan rakyat disaran untuk mendaftar menerusi sesawang masuk.la. Sistem yang dibangunkan kerajaan negeri itu bagi memudahkan proses kehadiran keluar masuk ke premis-premis kerajaan, rumah-rumah ibadat dan premis perniagaan sebagai usaha mengawal penularan COVID-19. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Negeri, Arifin Rahman berkata, pendaftaran boleh dilakukan menerusi laman sesawang masuk.la untuk melakukan imbasan kod QR tanpa perlu memuat turun aplikasi tambahan lain. Sistem ini menggantikan kaedah penggunaan buku pendaftaran manual sekaligus meningkatkan kecekapan pendaftaran pengunjung di premis awam dan perniagaan. Segala data diperolehi akan diguna pihak pengurusan sekiranya terdapat kes COVID-19 yang aktif. Dan untuk memacu pemulihan ekonomi negara melalui proses digitalisasi perniagaan, kerajaan akan menubuhkan dana penjana nasional berjumlah RM1.2 bilion dengan peruntukan 600 juta daripada kerajaan dan dipadankan dengan 600 juta daripada pelabur domestik dan antarabangsa. Dana ini akan digunakan untuk memupuk inovasi dan mengembangkan bakat modal teroka tempatan ataupun domestic venture capital. Seterusnya, Bursa Malaysia dibuka rendah hari ini dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung dalam pasaran meluas. Dan untuk laporan lanjut, kita bersama pengurus Dana PNB Investment, Saudari Nur Raihan Munir. Silakan. Pada sesi pembukaan pagi, Bursa Malaysia dibuka rendah menjejaki kejatuhan Wall Street yang jatuh 170.37 mata atau 0.65% semalam setelah kes-kes baru COVID-19 masih dilaporkan di Amerika Syarikat dan Beijing, China. Selain itu, faktor geopolitik juga mempengaruhi pergerakan negatif pasaran apabila ketegangan terus meningkat di antara China dan India serta Korea Selatan dan Korea Utara. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FBM KLCI jatuh 20.19 mata untuk ditutup rendah kepada 1,506.13. Pasaran berada dalam trend negatif dengan kaunter rugi
mengatasi kaunter untung pada kadar 628 berbanding 246. Sementara 1070 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM KLCI menyaksikan 3 kaunter untung, 26 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung, IHH Healthcare Berhad naik 4 sen, Genting Berhad dan Petronas Dagangan Berhad masing-masing naik 2 sen setiap satu. Manakala kaunter rugi, Nestle Malaysia Berhad, Top Glove Corporation Berhad dan Hartalega Holdings Berhad masing-masing jatuh 90 sen, 82 sen dan 42 sen. Sementara itu, nilai mata wang tempatan didagangkan bercampur-campur. Ringgit naik 0.13% kepada RM4.28 sedolar Amerika, 0.12% kepada RM4.81 se-euro, 0.12% kepada RM5.37 sepaung. Selebihnya, ringgit susut 0.06% kepada RM4.01 setiap 100 yen dan 0.04% kepada RM3.07 sedolar Singapura. Laporan disampaikan oleh Nur Raihan Munir, PMB Investment Berhad. Kerajaan juga sentiasa mengambil berat akan kebajikan dan kesejahteraan kumpulan SASA seperti OKU dan juga Ibu Tunggal. Sehubungan itu, lebih 300,000 OKU dan Ibu Tunggal yang tersenarai di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat layak menerima bantuan one-off sebanyak RM300 bagi mengurangkan beban mereka. Bayaran ini insya-Allah akan disalurkan sebelum Hari Raya Aidil Adha. Kerajaan juga akan memperuntukkan grant kepada pertubuhan bukan kerajaan yang berkaitan. Bertemu kembali. Peniaga dalam sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS seluruh negara antara yang terkesan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan PKP bersyarat PKPB sejak 18 Mac lalu bagi membendung COVID-19. Bagi membolehkan peniaga bangkit semula dalam fasa PKP pemulihan PKPP ini, kerajaan menyediakan pelbagai bantuan antaranya melalui grant khas prihatin GKP sebanyak RM3,000 untuk setiap PKS berdaftar dengan lembaga hasil dalam negeri sebagai bantuan awal kebangkitan PKS pasca COVID-19. Bolbis kita bersama rakan penyampai Akmal Hafiz Ruslan. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan penyampai di studio dan untuk waktu ini bagi segmen Bual Biz kita akan bersama-sama seorang lagi tetamu yang akan membincangkan tentang topik kebangkitan peniaga pasca COVID-19. Kita bersama dengan tetamu yang telah pun bersedia di talian, Profesor Madya Dr. Chandra Kantan Subramaniam, Pengarah Eksekutif Institut Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi Universiti Utara Malaysia UUM. Selamat petang, Doktor. Selamat petang, Rahmah. Apa khabar, Doktor? Sihat. Baik, Doktor. Jadi kalau kita lihat peniaga-peniaga yang berdepan dengan situasi yang agak gusar tentang COVID-19 dan kini menuju kepada pasca COVID-19, kita lihat inisiatif penjana. Bagaimana ia memberi impak kepada sektor PKS, Doktor? Inisiatif penjana ini adalah satu inisiatif yang dibawa oleh kerajaan tepat pada waktunya. Kalau kita lihat, kita ada beberapa fasa, daripada fasa ketegasan kepada fasa ketahanan, dan
kita ni berada di situasi di mana kita dah melepasi fasa memulakan semula daripada fasa pemulihan sebelum pemerkasaan dan menyusun semula. Dan inisiatif penjana ini akan memberi peluang kepada PKS untuk melihat apa keperluan mereka. Adakah pembiayaan mereka memerlukan untuk operasi pengeluaran, operasi operational expenditure dan sebagainya. Mereka juga boleh melihat kepada faktor-faktor yang mereka boleh melihat pada faktor-faktor yang mereka boleh letak inisiatif kepada penjarakan sosial yang boleh mendapat subsidi atau potongan cukai. Jadi ini adalah seperti kita nak lari dalam 100 meter. Apabila kita nak lari dalam 100 meter, kita pada starting block. And the starting block yang paling penting adalah the push, the initial push. So saya melihat kepada package prihatin ini adalah satu initial push kepada PKS untuk restart perniagaan mereka supaya mereka boleh sampai kepada tahap optimum dalam satu jangka masa yang tertentu. Kita tidak boleh melihat package-package yang jangka panjang ini. Yang paling penting adalah package-package yang boleh membantu mereka memulakan kelangsungan perniagaan mereka. Perniagaan mereka melihat kepada bagaimana mereka nak berubah, adakah mereka nak lihat kepada sumber pendapatan lain dan sebagainya. Inilah masanya mereka menggunakan package prihatin inilah. Jadi saya rasa ini adalah satu inisiatif yang membantu PKS untuk terus menjana ekonomi negara. Baik, pastinya ianya juga boleh merangsang kepada para peniaga dan usahawan untuk sektor PKS ini. Baik, jadi melalui grant khas prihatin dan skim pembiayaan PKS penjana, sejauh mana insentif yang diumumkan dapat membantu memulihkan kembali operasi dan perniagaan PKS serta meringankan beban PKS ni, Doktor? Saya melihat kepada keseluruhan package prihatin ini. Package ini menyentuh pelbagai sektor ekonomi. Kita ada package yang menyentuh PKS yang berada pada peringkat pertengahan. Kita ada inisiatif yang melihat kepada usahawan mikro, pembiayaan mikro. Kita ada juga spesifik package untuk yang dalam sektor ekonomi pelancongan. Package ini juga merangkumi juga insentif khas kepada golongan Bumi Putra dan juga package ini melihat kepada mereka yang nak memulakan perniagaan. Apabila kita melihat spektrum package ini menyentuh segenap sektor ekonomi. Jadi ini memberi peluang kepada semua sektor ekonomi di mana tidak ada sektor ekonomi tertentu yang dipinggirkan. Jadi ini adalah satu package yang cukup holistik lah pada pandangan saya. Baik, dan jika dilihat juga tentang cabaran, antara cabaran yang dihadapi oleh sektor atau industri PKS ini dan bagaimana agaknya inisiatif penjana menyokong kembali sektor PKS. Bidang PKS yang paling terkesan teruk berikutan pandemik COVID-19 pada pandangan Doktor? Saya rasa ramai orang tahu sektor pelancongan yang terjejas. Kita mendengar ataupun sejak belakangan ini kita melihat beberapa hotel yang terpaksa menghentikan operasi mereka. So ini merupakan satu sektor yang utamalah. Selain daripada itu adalah sektor hiburan, terutamanya panggung wayang yang selalunya penuh dengan pelanggan, tapi kini disebabkan oleh ancaman pandemik COVID-19 ini ramai yang seolah-olah menjauhkan diri ataupun operasi di dalam panggung tidak dapat dijalankan. Jadi apabila package ini diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang paling penting cabaran pada PKS adalah melihat kepada kita ada jumlah 14 jenis package. Package mana yang diperlukan, package mana yang penting bagi mereka. Package mereka perlu memilih package yang mana
yang boleh membantu kelangsungan perniagaan kepada mereka yang nak menjalankan perniagaan yang sama. Mungkin ada sektor yang akan berubah kepada sektor baru. Apabila mereka hendak berubah kepada sektor baru, ada juga package yang diberikan kepada untuk memperkemaskan lagi ekonomi digital. Jadi inilah peluang mereka melihat dan memilih apa yang sesuai untuk perniagaan mereka. Mungkin pada masa PKP yang bermula pada 18 Mac, banyak pengusaha PKS yang mendengar webinar dan ada yang juga berbincang dengan rakan-rakan dalam industri yang sama, dan kini adalah masa mereka melihat kepada implementasi pelaksanaan. Apabila berbincang, kita sebagai usahawan, kita masih lagi dalam proses ideation, di mana kita nak lihat apa yang kita nak buat seterusnya. Tetapi rangsangan ini apabila disampai, ini sudah sampai masa untuk kita menilai. So cabaran yang paling utama adalah menilai. Cabaran kedua adalah melihat bagaimana mereka boleh memastikan kelangsungan perniagaan tersebut. Mereka harus menggunakan package prihatin ini dengan sebijak yang mungkin supaya dia dapat membantu operasi syarikat mereka. Jika package ini diberi mungkin wang yang diterima itu ataupun pembiayaan ataupun pinjaman yang diterima itu mungkin digunakan kepada aspek lain. Jadi mereka harus apa orang kata in English kita kata wise enough untuk melihat mana mereka harus guna insentif ini. Baik, menggunakan insentif dengan bijak dan juga untuk membangunkan perniagaan mereka dan juga merangsang kembali perniagaan mereka bagi pasca COVID-19 ini. Doktor, kalau kita nak tahu ataupun pandangan doktor berkenaan dengan bagaimana untuk menstabilkan kewangan selepas sejak ataupun PKP dilaksanakan, itu semua kita akan jawab selepas ini. Jadi BIS Malaysia berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Dan untuk memacu pemulihan ekonomi negara melalui proses digitalisasi perniagaan, kerajaan akan menubuhkan dana penjana nasional berjumlah 1.2 bilion ringgit dengan peruntukan 600 juta daripada kerajaan dan dipadankan dengan 600 juta daripada pelabur domestik dan antarabangsa. Dana ini akan digunakan untuk memupuk inovasi dan mengembangkan bakat modal teroka tempatan ataupun domestic venture capital. Kerajaan juga dengan kerjasama syarikat swasta akan menjalankan kempen Shop Malaysia Online bagi menggalakkan rakyat berbelanja secara atas talian, di mana kod promosi dan pelbagai voucher diskaun akan diberi melalui platform e-dagang. Dan sebagai permulaan, kerajaan akan memperuntukkan sebanyak 70 juta ringgit yang akan dipadankan dengan jumlah yang sama oleh platform e-dagang. Baik, terima kasih saudara kerana terus setia bersama-sama BIS Malaysia. Dalam segmen Bual BIS, kita bersama dengan tetamu Profesor Madya Dr. Chandrakantan Subramaniam, Pengarah Eksekutif Institut Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi Universiti Utara Malaysia UUM yang berkongsi tentang kebangkitan peniaga pasca COVID-19. Baik, Doktor. Rata-rata PKS menyuarakan kebimbangan mereka dalam menstabilkan kewangan sejak PKP dilaksanakan. Jadi bagaimana doktor melihat situasi ini? Mungkin peranan institusi perbankan memainkan yang seharusnya? Ya, peranan institusi kewangan adalah peranan yang besar apabila kita melihat kepada fasa pemulihan. Package insentif juga meletakkan kadar
interest yang lebih kurang dalam sekitar 3.5%. Jadi di sini agensi kewangan sepatutnya menilai apa yang diperlukan, dan kita tidak mahu pada masa ini pengusaha menggunakan kelebihan apa yang mereka terima, dana atau pembiayaan atau penggeran dan sebagainya, kepada aspek lain. Jadi penilaian itu sangat penting. Penilaian kepada apa yang sepatutnya dibiaya itu adalah peranan institusi kewangan. Sebab ada geran-geran tertentu yang boleh pengusaha-pengusaha PKS mohon untuk membangunkan perniagaan mereka. Jadi yang akan melihat kepada pemilihan ini adalah institusi perbankan. Sebab kita memang tahu bahawa antara sebab utama bukan zaman wabak COVID ini, tetapi sebelum ini pun kelangsungan sesuatu perniagaan itu banyak bergantung kepada pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan adalah satu yang penting. Apabila kita tidak dapat mengurus kewangan dengan baik, misalnya kita perlu melihat kepada bagaimana kita nak buat potongan kos, bagaimana kita nak meningkatkan pendapatan, adakah kita nak gunakan saluran yang tradisional ataupun kita nak guna saluran baru yang lebih sesuai dengan norma baru ini. Adakah kita perlu untuk melakukan ataupun melibatkan diri dalam perniagaan digital atau tidak? Adakah perniagaan digital ini praktikal atau tidak? Apabila permohonan dibuat, maka institusi kewangan yang akan menilai dan melihat kepada apa yang betul-betul diperlukan. Jadi apabila mereka boleh memantau ataupun menyemak daripada sudut itu, maka peranan institusi kewangan sangat penting untuk melihat bahawa pakej prihatin yang diberi ini dalam bentuk pembiayaan ataupun geran atau pinjaman ini digunakan kepada tujuan membangunkan atau memulakan semula perniagaan tersebut. Baik, Doktor, kalau pandangan Doktor tentang berapa lama agaknya tempoh para usahawan dan peniaga PKS ini mengambil tempoh masa untuk bangkit semula bagi pasca COVID-19 ini? Okey, ini merupakan satu soalan yang yang akan dipengaruhi oleh banyak faktor luar. Kini ramai yang membuat andaian atau membuat spekulasi bahawa kita akan masuk kepada satu fasa yang mungkin kita akan terjebak dalam kegawatan ekonomi dan sebagainya. Itu pakar ekonomi yang boleh mengulas lebih lanjut dalam bidang itu. Tapi apabila kita melihat kepada memulihkan semula perniagaan, it's not a short term measure. Kita mungkin pada pandangan saya ia akan mengambil masa sekurang-kurangnya 2 tahun untuk melihat stabilnya satu-satu syarikat atau satu-satu PKS itu, kerana mereka perlu memahirkan diri dengan norma baru ini, perniagaan dalam norma baru ini, sebab lanskap keusahawanan itu telah berubah dan ini dia berubah 100% bagi saya. Banyak perniagaan kalau sebelum ini kita tak bergantung, pengguna tidak bergantung kepada staff yang penghantaran makanan dan sebagainya, even penghantaran daripada pasar basah dan sebagainya. Kini mereka melibatkan pembelian menggunakan medium-medium digital. Ada yang menggunakan medium platform, ada yang menggunakan freelance punya pendekatan. Jadi di sini ini dia mengambil masa sekurang-kurangnya bagi pandangan saya lebih kurang 12 bulan untuk mereka mengadaptasi norma baru, dan another 12 bulan itu untuk mereka meletakkan strategi-strategi yang betul-betul akan membantu mereka terus meningkatkan produktiviti dan meningkatkan pendapatan serta membantu ekonomi negara. Baik, jadi Doktor, dengan adanya inisiatif penjana, mungkin nasihat Doktor kepada para PKS? Nasihat saya adalah kepada semua PKS di luar sana, buatlah pemilihan yang betul-betul bijak.
ada 14 inisiatif yang diusulkan. Ambil inisiatif yang betul-betul akan membantu syarikat kita, yang akan membantu memulakan balik syarikat kita, yang akan menstabilkan syarikat kita. Apa pakej yang betul-betul relevan? Kadang-kadang kita tidak memilih pakej yang betul, mungkin itu akan menjejaskan operasi perniagaan kita. Jadi sebelum kita memohon ataupun kita nak ubah keputusan, kita pun ada one stop center di dalam one of the insentif prihatin yang diberi itu. Ambillah maklumat ini dan pilihlah pakej yang benar-benar sesuai dan benar-benar bermanfaat kepada industri ataupun syarikat anda. Baik, dan yang pastinya untuk menggerakkan sesuatu, setiap individu ataupun setiap PKS itu perlu membuat langkah pertama supaya boleh bangkit semula daripada perniagaan dan juga boleh memajukan lagi perniagaan mereka. Baik, terima kasih Doktor. Kita sampai di sini saja masa yang kita ada untuk berkongsi tentang kebangkitan peniaga pasca COVID-19. Kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Chandrakantan Subramaniam, Pengarah Eksekutif Institut Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi Universiti Utara Malaysia UUM. Terima kasih Doktor. Ya, terima kasih Akmal. Baik, kembali bersama rakan penyampai di studio. Terima kasih Akmal. Saudara, segmen Bual Lebih itu tadi mengakhiri Bis Malaysia edisi 18 Jun 2020. Terus amalkan kawalan kendiri serta biasakan dengan gaya hidup norma baru. Jadi sama-sama kita patuhi perintah kawalan pergerakan pemulihan. Assalamualaikum, salam hormat dan kita jumpa lagi.